Untuk jam ini kami ingin melihat isu cukai vape ini secara menyeluruh dan khususnya melihat dari dua perspektif. Pertama dari sudut kesihatan dan kedua dari perspektif dan sudut industri juga. Dengan pengecualian vape daripada Akta Racun 1952 ini, adakah wujud kelompangan dalam rangka undang-undang sekarang? Dan apa cara terbaik untuk mengawal selia vape di pasaran dalam akta baharu yang dikatakan akan dibentang dalam beberapa bulan lagi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia? Dan sudah bersedia bersama saya untuk jam ini mengulas mengenai dengan isu cukai vape. Kita bersama dengan Azrul Mohamad Khalib, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Gallen Centre for Health and Social Policy, dan kita juga bersama dengan Samsul Kamal Arifin yang merupakan Presiden Pertubuhan Entiti Vape Malaysia ataupun MOVE. Terima kasih kepada Azrul dan Samsul sudi bersama kami di Astro Awani. Saya nak mulakan dengan Azrul. Bagaimana reaksi pertama Azrul melihat kepada pengecualian cecair vape dan nikotin daripada Akta Racun? Kita tahu rangka GEG itu sudah pun dibentangkan. Adakah ini satu perkara yang Azrul dah jangkakan atau ini sesuatu yang mengejutkan? Sememangnya Encik Amrahi sebelum ini dalam visual tadi melambangkan kekecewaan dan perasaan terkejut yang kami sebagai mereka yang berkecimpung dalam isu kesihatan awam ini mendengar berita mengenai pengeluaran nikotin daripada senarai barangan terlarang di bawah Akta Racun 1952, dan ianya melambangkan hakikat bahawa selagi tiada undang-undang seperti kawalan tembakau dan merokok, bil tersebut perlu diluluskan oleh Parlimen kerana Badan Kesihatan tidak mampu untuk melindungi mereka yang terdedah atau rentan kepada ancaman seperti vape ini, seperti kanak-kanak dan golongan muda. So, masalahnya sekarang ialah kita menjangkakan benda ini berlaku, tapi yang tidak kita jangka adalah sebegitu cepat atau begitu pantas kelakuan yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membenarkan perkara ini berlaku. Kalau kita lihat bagaimana ianya dilaksanakan, memang tiada seperti mana telah dinyatakan tadi oleh mantan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin dan juga Encik Amrahi, bahawa walaupun sekarang kita boleh mengutip cukai daripada vape dan e-cigarette, tetapi tidak ada sebarang peraturan, regulation atau undang-undang yang mengawal atau kawal selia vape dan e-cigarette ini. So, biasanya kalau di negara luar kita buat dulu baru kita kenakan cukai. Ini tidak. Ini dah terbalik, dan ini yang kita merisaukan kerana at this moment kita telah mewujudkan satu vacuum atau kelompangan yang boleh dieksploitasikan oleh pengusaha vape dan e-cigarette yang mungkin boleh mengeluarkan vape yang mengandungi nikotin dan menjualnya secara terbuka kepada sesiapa saja, termasuklah kanak-kanak dan remaja untuk membelinya, sebab tiada larangan kepada siapa-siapa untuk membeli, menjual, mengedar dan menghasilkan barangan seperti ini. Kalau adanya larangan di bawah Akta Racun 1952, ia dapat dikawal atau disekat. Tapi tanpa kawalan tersebut, kita tiada cara untuk memastikan ianya tidak berlaku. Macam Azrul katakan tadi, Azrul sendiri tak menjangkakan kerajaan bertindak dengan begitu cepat untuk mengecualikan cecair nikotin, cecair vape daripada Akta Racun sebelum adanya Akta Baharu. Mungkin Azrul melihat kerajaan seolah-olah bertindak secara tergesa-gesa. Apa mungkin rasional ataupun justification untuk kerajaan bertindak seperti ini? Well, kita secara terus terang mengatakan bahawa kerajaan kelihatan mahu mengutip cukai dengan secepatnya daripada industri vape dan e-cigarette ini, dan mereka telah mengenakan deadline, iaitu bila masa mereka mahu memulakan langkah polisi ini, iaitu 1 bulan April. Tetapi lembaga racun yang memberikan nasihat kepada Menteri Kesihatan hanya diberitahu bahawa mesyuarat untuk membincangkan isu ini akan dijalankan hanya kurang daripada 24 jam daripada tarikh dan waktu mesyuarat tersebut. So memang tergesa-gesa untuk bukan sahaja untuk memastikan ianya dapat mengutip cukai, tetapi juga pengeluaran nikotin itu daripada senarai
substans terlarang di bawah Akta Racun juga dilaksanakan. Tapi yang agak memeranjatkan pihak kami ialah kita melihat kedua-dua order tersebut, perintah tersebut, kita melihat tarikh yang di mana telah dikeluarkan perintah bagi excise duty itu keluarnya terlebih dahulu daripada perintah daripada Kementerian Kesihatan. Dan ini memberikan signal kepada pihak kesihatan bahawa kepentingan yang diketengahkan oleh pihak kerajaan adalah bukan kesihatan awam tetapi pengutipan cukai, dan ini sangat membimbangkan dan mengecewakan pihak kesihatan awam. Okey, Samsul pula bagaimana? Kalau tak salah saya, Samsul sebelum ini beberapa tahun lepas pernah menyatakan tak bersetuju untuk kerajaan mengenakan cukai bagi bahan-bahan berkaitan dengan vape. Bagaimana pandangan Samsul dan juga mewakili pihak industri mungkin? Bagaimana reaksi industri melihat kepada keputusan kerajaan? Saya tidak menyatakan yang saya tidak bersetuju kerajaan ingin mengenakan cukai, kerana kami telah berlibat dalam NGO yang mewakili pengguna vape di Malaysia ni dah lebih daripada 10 tahun, dah dekat 13 tahun untuk membawa industri vape ini untuk dikawal selia. So kami faham bila ianya perlu dikawal selia, seharusnya memang akan dikenakan cukai. Kita faham tu dan kami terima bahawa cukai itu adalah sebahagian daripada kerangka kawal selia. So kami terima dan we welcome pengumuman yang baru dilakukan, iaitu daripada 1 April cecair vape bernikotin akan dikenakan cukai. Walau bagaimanapun saya setuju dengan pendapat rata-rata pendapat daripada pengamal kesihatan awam, iaitu kerangka kawal selia itu harus jelas dahulu sebelum kita tergesa-gesa untuk mengutip cukai. Contohnya, kita perlu ada kerangka kawal selia yang jelas daripada segi 3 peringkat. Pertamanya, kita kena ada peraturan daripada segi kawal selia pembuatan, manufacturing. Contohnya di mana ianya boleh dibuat, where can it be manufactured. Contohnya diberikan kawasan seperti light industrial area contohnya, hanya boleh di manufacture di kawasan light industrial area. Itu satu contoh. Adakah kilang itu perlu ada clean room, itu mungkin antara peraturan yang harus ada sebelum kita nak terus untuk pergi ke pengutipan cukai. Itu daripada segi pembuatan. Kemudian ada banyak lagi lah yang saya rasa perlu ada peraturan yang harus ditekankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan keduanya, selepas daripada pembuatan tu, kena ada kerangka kawal selia daripada segi penjualan, kedai tu, outlets. Kedai ini berada, adakah patut ada peraturan di mana kedai ini harus berada beberapa jarak daripada sekolah contohnya, umur 18 tahun ke bawah tidak boleh masuk ke dalam kedai vape contohnya. Ini semua harus ada dengan jelas, siapa yang boleh kerja di outlet-outlet kedai vape tersebut, siapa yang tidak boleh kerja di kedai-kedai vape outlet tersebut, apa yang boleh diiklankan di kedai vape tersebut. Semua ini saya rasa harus diketengahkan dengan jelas, dari segi kerangka kawal selia itu. Sebelum kita melaksanakan pengutipan cukai. Itu kedua. Pertama tadi ialah manufacturing, kedua ialah dari segi penjualan, ketiga akhir sekali ialah daripada segi kawal selia penggunaan. Siapa yang boleh guna, siapa yang tidak boleh guna, di mana boleh digunakan, di mana tidak boleh digunakan. Saya rasa semua ini harus jelas. Dan akhir sekali saya nak tekankan satu perkara yang saya rasa sangat penting. Kalau kita boleh ketengahkan satu garis panduan di mana barangan vape, termasuk rokok juga, hanya boleh dijual di kedai-kedai khas, specialized store, tidak boleh lagi dijual di 7-Eleven dan sebagainya. Saya rasa ini adalah satu peraturan yang penting untuk kita melaksanakan kawal selia ini dengan berjaya, supaya walaupun kita nampak vape dapat membantu mereka berhenti merokok, so there is a positive health impact
on those yang nak berhenti merokok. Tapi pada masa yang sama, kita acknowledge, kita terima hakikatnya bahawa there's a social impact juga. Ya? Bila kita ingin mengawal selia ataupun meluluskan penggunaan vape kepada awam. So, dengan cara kita membentuk satu peraturan yang jelas di mana kedai-kedai vape ni hanya boleh berada di beberapa jarak radius daripada sekolah, ya, sebagai satu contoh, ataupun barang-barangan vape dan barang tembakau hanya boleh dijual di specialized store. Ini saya rasa kita dapat mengimbangkan kedua-dua impact daripada segi positifnya untuk membantu mereka yang ingin berhenti berokok dan juga negatif impactnya daripada segi sosial kepada mereka yang tidak sepatutnya menggunakan barangan-barangan ini. Ya, okey, banyak lagi yang kita nak bincangkan mengenai dengan isu cukai vape ini. Khususnya kita nak melihat kepada keperluan untuk mewujudkan rangka undang-undang yang lebih jelas. Saya kira kedua-dua pihak bersetuju untuk adanya undang-undang ini, tapi kita akan kembali selepas ini, kita akan bergerak seketika. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dan untuk jam ini kami masih lagi membawakan perbincangan mengenai dengan isu cukai vape dan masih lagi bersedia bersama saya ketika ini Azrul Muhammad Khalib, Ketua Pegawai Eksekutif Galen Center for Health and Social Policy dan Samsul Kamal Arifin, Presiden Pertubuhan Entiti Vape Malaysia MOVE. Sebentar tadi kita telah pun membincangkan mengenai dengan pandangan masing-masing berhubung dengan langkah mengecualikan vape daripada ataupun cecair vape daripada Akta Racun ini. Saya kira kedua-dua pihak bersetuju perlu adanya kerangka undang-undang sekarang ini yang lebih jelas dan disegerakan. Bagi Azrul melihat kepada langkah kerajaan ini, kita nak fahaminya dalam konteks ataupun dalam kerangka inisiatif GEG ataupun Generational Endgame ini. Kita tahu itu satu inisiatif yang telah digerakkan sejak kementerian sebelum ini lagi, kepimpinan sebelum ini lagi, tetapi kalau kita lihat kepada apa yang dikatakan oleh bekas Menteri Kesihatan sendiri, KJ berkata ini sebenarnya bukan sebahagian daripada pelan yang telah pun digerakkan sebelum ini. Jadi kita tahu Encik Azrul juga sebelum ini sudah pun lama mengikuti dan memerhati gerakan ini dan juga inisiatif GEG ini. Kalau kita nak fahami dalam kerangka GEG ini sebenarnya apa sebenarnya langkah ataupun inisiatif yang perlu diambil. Kita tahu perlu adanya kerangka undang-undang itu sekarang, tetapi bagaimana untuk kita fahami langkah-langkah yang diambil kerajaan ini dan apa rasional yang mungkin boleh diberi oleh KKM? Terima kasih untuk soalan tersebut. Kita perlu melihat soal keperluan adanya GEG ini atau Generational Endgame. Kita melihat pada statistik yang sedia ada. Kalau melihat pada National Health and Mobility Survey 2019, kita mendapati bahawa jumlah yang merokok di Malaysia ini adalah seramai 7 juta. Yang vape 1.12 juta. Mengikut kajian daripada industri vape itu sendiri, mereka melihatkan bahawa 68% atau hampir 70% daripada mereka yang menjawab survey adalah datangnya daripada golongan lelaki, sementara wanita adalah 32%. Kalau merokok, kita melihat setengah daripada lelaki merokok dan hanya 1% daripada wanita merokok. So kita melihat adanya trend di mana semakin ramai pengguna vape dan e-cigarette ni, dan juga semakin ramai wanita semakin mengambil habit ini. Dan kalau kita juga melihat statistik, 600,000 kanak-kanak di antara umur 11 dan 18 tahun sudah pun mula menghisap vape atau e-cigarette. Dan ramai di antara pengguna-pengguna vape juga adalah merokok. Dan ini merisaukan pihak kesihatan, terutamanya mereka yang bertanggungjawab untuk melihat polisi kesihatan Malaysia, kerana ia melambangkan kewujudan satu epidemik vape dan e-cigarette yang semakin merebak di Malaysia. Dan ini adalah disebabkan semakin ramai mereka yang menggunakan vape. Tadi Encik Samsul dia ada mengatakan tadi mengenai jarak di antara sekolah dengan penjualan vape, tapi beliau tak ada menyatakan bahawa perlunya ada larangan kepada mereka di bawah umur 18 tahun daripada menggunakan vape atau e-cigarette. Dan ini adalah disebabkan sehingga kini tiada kerangka kawal selia atau undang-undang untuk mengawal vape dan e-cigarette wujud,
kerana rang undang-undang yang diperlukan iaitu RUU Kawalan Merokok dan Tembakau masih belum dibentangkan sekali lagi dan diluluskan di Parlimen. So saya bertanyakan kepada pihak kerajaan dan juga kepada pemegang taruh, terutamanya ahli-ahli Parlimen, adakah dengan adanya pencukaian vape dan e-cigarette ini, maksudnya akan terjaminlah kelulusan RUU ini oleh ahli Parlimen? Ini adalah soalan penting kerana ini bukan isu GEG saja, ini mengenai isu apa yang berlaku sekarang, iaitu nikotin ini kepada siapa saja untuk menggunakannya, dan ini adalah perkara penting ya, kerana di Malaysia ni tak banyak dibincangkan tentang concentration nikotin yang ada di Malaysia. Kalau you pergi negara-negara lain yang kawal selia vape e-cigarette, concentration nikotin yang paling tinggi yang anda boleh dapati hanyalah 1 hingga 3% daripada nikotin concentration. Tapi di Malaysia ni, you boleh dapat sampai 5%. You tak boleh dapat 5% concentration nikotin di negara-negara yang kawal selia vape dan e-cigarette ni, seperti UK, Australia, Indonesia, US dan New Zealand. Dan toxicity adalah pada 6%. Dan vape dan e-cigarette ni bukannya mahal. Kalau you tengok disposable yang ada import daripada China ni, negara China, you boleh dapat 5% nikotin untuk RM15. Dan ini membolehkan ramai untuk menggunakannya, dan ia menyebabkan semakin ramai yang terjebak dalam nicotine addiction atau ketagihan nikotin. Dan inilah yang kita risaukan. Dan inilah sebab kita perlu adanya rang undang-undang ini, yang termasuklah adanya GEG. Dan juga antara kepentingan perlunya ada RUU ini adalah untuk memastikan bahawa vape dan e-cigarette ini dilayan pada tahap yang sama dengan rokok, curut dan produk tembakau yang lain yang sudah dikawal selia. Contohnya macam larangan promosi. Dia tak boleh buat iklan meluas, dia tak boleh memberikan sponsorship atau sokongan kepada aktiviti sukan dan sebagainya. Kalau untuk vape dan e-cigarette, ini memang tak ada apa-apa. You boleh buat apa suka. Dan ini merisaukan kerana tidak ada kerangka kawal selia atau undang-undang untuk memastikan ianya tidak berlaku. Dan last sekali saya nak just mengatakan di sini ialah kita ada quit smoking clinic ya, untuk mereka, membantu mereka yang mahu menghentikan daripada merokok atau dirawat ketagihan nikotin ini. Klinik-klinik ini semakin ramai memperolehi pesakit yang adalah dual user, yang dia vape pun buat, hisap rokok pun buat, dan juga pesakit yang semakin ramai adalah muda dan wanita. Dan ini menunjukkan bahawa ketagihan nikotin, epidemik ketagihan nikotin ini semakin meningkat. Dan ianya merupakan kemungkinan satu epidemik yang sedang berlaku, dan saya menjangkakan dengan adanya perubahan polisi ini, situasi tersebut akan menjadi lebih buruk. Ya, Samsul, saya kira Samsul mempunyai pandangan yang berbeza. Vape dan rokok itu saya kira dilihat sebagai dua perkara yang berbeza dan menimbulkan risiko yang berbeza. Tetapi bercakap tentang soal kelompangan dalam undang-undang itu, apa risikonya kepada pengguna vape apabila tiadanya undang-undang untuk mengawal selia bahan vape di pasaran? Dan bercakap tentang apa yang dicadangkan oleh Azrul sebentar tadi untuk mencepatkan ataupun segerakan akta kawalan tembakau dan rokok, berbeza daripada vape tetapi mungkin boleh dirangkumkan juga. Di sini apa pentingnya perlu ada political will, iltizam politik oleh ahli parlimen untuk menyegerakan perkara ini? Alright, pertamanya saya ingin tekankan bahawa apa yang dikatakan oleh Encik Azrul tadi, bahawa saya tidak tekankan peringkat umur untuk masuk ke kedai vape. Tadi saya rasa saya dah tekankan dengan jelas ya, di mana peraturan di peringkat kedua, iaitu di bahagian penjualan, di mana perlu ada peraturan di peringkat umur 18 yang ke bawah tidak boleh masuk ke dalam kedai vape. Jadi apa implikasi keadaan semasa ni, di mana 1 April vape telah dah boleh jual secara terbuka, dah mula untuk pengutipan cukai. So apa implikasi kepada pengguna tanpa ada kerangka kawal selia yang jelas?
pada saya, ini pendapat saya dan daripada observation saya sendiri, sebab saya adalah seorang yang amat rapat dengan industri vape dan kenal ramai pengusaha-pengusaha vape. Saya berani cakap dengan yakin ya, bahawa semua pengusaha-pengusaha vape ya, hampir semua mereka mengendalikan apa yang kita panggil self-regulation ya, kerana mereka tahu mereka nak menjaga periuk nasi dan perniagaan mereka sendiri. Mereka tidak akan benarkan kanak-kanak bawah 18 tahun untuk masuk kedai vape, dan kalau ada seseorang tu masuk kedai vape di mana mereka dilihat seperti bawah umur ataupun mencurigakan, mereka akan diminta untuk menunjukkan kad pengenalan mereka ya. So ini semua adalah satu bentuk self-regulation ataupun kawaselia yang dijalankan sendiri oleh pengusaha-pengusaha vape ni, kerana mereka ingin menjaga industri ini, sebab ini adalah industri yang di mana mereka mencari pendapatan. Dan satu lagi implikasi kepada pengguna tanpa kerangka kawaselia ni ialah mungkin ada yang kata kita tak tahu apakah kandungan di dalam vape ni kalau tak ada satu kerangka kawaselia yang jelas. Benar, itu benar tapi sebenarnya secara praktikal, what's happening in the real world is that liquid yang terdapat di Malaysia ni adalah liquid yang mempunyai kualiti dan tahap keselamatan yang tinggi ya. Mungkin ramai tak tahu di mana vape buatan Malaysia ni dieksport ke seluruh dunia di mana kalau katakan contoh mereka dieksport ke UK and ianya diluluskan untuk penggunaan di UK, di mana UK mempunyai tahap kawaselia yang sangat ketat dan produk kita lulus di sana, bermaksud produk-produk vape Malaysia ni memang selamat kerana ianya telah diluluskan mengikut peraturan kawaselia yang ketat di negara seperti UK dan negara-negara Eropah ya. So itu pada saya implikasi daripada segi keselamatan itu tidak sangatlah, tapi of course kita nak satu produk vape di mana ianya selamat, ianya diuji dan ianya diluluskan. Okey, tentunya banyak yang kita nak bincangkan sebenarnya, tetapi maaf itu saja masa yang kita ada untuk jam ini. Tentunya kita akan sediakan lebih banyak ruang untuk kita bincangkan mengenai dengan isu ini, tentunya daripada pelbagai perspektif dan mengambil kira kepentingan bukan saja keselamatan, kesihatan, tetapi juga mengambil kira industri dan juga suara pengguna di negara ini. Dan terima kasih kepada dua tetamu kita pada jam ini bersama dengan Samsul Kamal Arifin, Presiden Pertubuhan Entiti Vape Malaysia MOVE, dan juga terima kasih kepada Azrul Muhammad Khalib, Ketua Pegawai Eksekutif Gallen Center for Health and Social Policy, sudi bersama kami untuk bincangkan mengenai dengan isu cukai vape ini. Dan sebarang perkembangan kami akan bawakan dalam buletin Awani seterusnya dan juga di astroawani.com. Sekian saja untuk jam ini bersama saya Naila Huda. Salam hormat.